berbalik pula kepada tulisan asal Nusantara sebelum kedatangan atau sebelum kewujudan kerajaan Sriwijaya itu. Adakah ia berbentuk hieroglif atau berbentuk catatan dalam aksara Sanskrit atau bagaimana? Pada hakikatnya bila saya terjumpa data yang mengatakan bahawasanya 700 BC itu sudah ada kontak dengan orang Batak, di mana orang-orang Phoenician telah mengajarkan orang-orang Batak cara menulis tentang bahasa Phoenician itu, maka maklum kepada kita sudah ada kontak dengan Mesopotamia. Nusantara sudah ada kontak dengan Mesopotamia sekitar 700 BC, di mana benda ini telah dimaklumkan oleh Profesor GWS Southborder pada tahun 1927 di dalam Journal of Oriental, Amerika Oriental. Dia telah menyebut pasal benda ini, dan perkara ini pada hakikatnya telah dipersetujui oleh beberapa orang orientalis yang lain. Namun yang menjadi kehairanan kepada kita apabila benda-benda yang begini, maklumat yang begini tidak digembar-gemburkan ataupun tidak diberitahu kepada kita orang Nusantara, di mana orang Batak telah menerima abjad ini ataupun tulisan ini daripada orang Phoenician dan dikenali sebagai karo Batak. Ya, orang-orang Phoenician ini merupakan orang yang pertama mencipta tulisan Latin. Siapakah orang-orang Phoenician? Mereka adalah orang Proto-Arab. Ramai yang tak bersetuju bila saya kata mereka adalah Proto-Arab. Ada yang mengatakan orang Phoenician itu adalah orang Semitik dan bukan Proto-Arab. Perkataan Semitik itu sendiri menunjukkan bahawa Proto-Arab. Di sini saya ingin memberi sedikit penjelasan tentang orang-orang Phoenician ini. Terdapat dua pendapat mengatakan asal-usul orang Phoenician. Pendapat yang pertama menyebut bahawasanya orang Phoenician itu berasal daripada Ugarit. Ugarit itu terletak di Syria, di mana apabila mereka berperang dengan orang-orang Aram. Aram itu di Damsyik. Kalau disebut sebagai Aramite, Aramite itu bahasa Aram. Mereka itu daripada mana? Daripada Damsyik. Mereka adalah orang-orang Damsyik. Kemudian Aram itu ditukarkan kepada Darmashki, kemudian Dimash, kemudian Damsyik. Ya, perubahan itu. Jadi apa menarik di sini, orang-orang Ugarit itu telah berperang dengan orang-orang Aram dan mereka telah kalah. Sebahagian daripada orang-orang Ugarit itu telah turun ke bawah, iaitu ke Palestin, dan mereka itu berasimilasi dengan orang-orang Kanaan. Ya, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan orang-orang Phoenician ini berasal daripada Ninaweh. Ninaweh ini ialah di utara Iraq, kawasan Nabi Yunus. Mereka telah berhijrah melalui daripada Babylon itu dan seterusnya bersinggah di Petra dan kemudian masuk ke Palestin. Itu pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang pertama itu lebih kuat kerana telah dilakukan kajian semasa, research. Dia orang mendapati bahawa DNA orang-orang Phoenician ini bersamaan dengan DNA orang-orang Lebanon sekarang. Ya, jikalau orang-orang di Lebanon itu berbangsa Arab, orang-orang Lebanon berbangsa Arab, ya, sudah tentu tok nenek mereka juga berbangsa Arab. Jadi kalau kita dapat maklumat bahawasanya Phoenician ini bukannya berbangsa Arab tetapi orang Semitik, kita kena baca buku-buku yang dalam tulisan Arab itu sendiri. Ya, dasar yang kita dapat, yang saya ambil info-info ini ialah pada hakikatnya pada peringkat awal daripada tulisan Arab, daripada kitab-kitab tafsir. Orang-orang Phoenician ini adalah orang yang memang berasal daripada bumi Arab, daripada semenanjung tanah Arab. Kenapa pula dia tidak boleh menjadi bangsa Arab atau Proto-Arab itu? Semitik itu sendiri daripada Sam bin Nuh. Perkataan Semitik itu dikemukakan oleh ahli bahasa Schlosser, ahli bahasa Jerman bernama Schlosser. Jadi apabila dikemukakan tu, dia mengatakan bahawasanya Sam bin Nuh itu, dia mengambil nama Sam bin Nuh dan menyebut dan memberi istilah Semitik. Semitik itu asal daripada istilah yang dikemukakan oleh Schlosser terhadap Sam bin Nuh itu. Jadi anak-anak Sam bin Nuh itu hakikatnya ialah berbangsa Semitik. Tetapi persoalannya, siapakah Sam itu?
siapakah Sam? Adakah Sam itu orang Hebrew? Adakah Sam itu orang Kanaan? Ataupun orang Kaldan? Ataupun Akadi? Sam bin Nuh itu sebagaimana yang disebut oleh dalam hadis Rasulullah SAW. Hadis ini ialah hadis Hasan, riwayat Tirmizi. Riwayat Tirmizi mengatakan Sam Abul Arab. Sam itu ialah ayah kepada orang-orang Arab. Ham Abul Habsyi. Ham itu adalah ayah kepada orang-orang Afrika, orang Habsyi yang berkulit hitam tu. Dan Yafith itu pula ayah kepada orang-orang Rum. Daripada sini kita maklum bahawasanya jujur ataupun secara silah daripada Sam itu mestilah berbangsa Arab, Proto-Arab. Kalau sekiranya kita mengatakan Phoenician itu berbangsa Semitik tapi bukan berbangsa Arab, kita perlu kaji lagi kitab-kitab. Bukan saja berdasarkan kepada kenyataan ataupun tulisan ditulis oleh penulis-penulis Barat dan Yahudi. Mereka ini suka mengambil seseorang ataupun individu yang berjaya ataupun mempunyai personality yang bagus, bijak dan mengatakan itu adalah milik mereka. Itu sikap penulis-penulis Barat yang agak memihak kepada pihak Yahudi. Ini bertujuan untuk mengubah sejarah Palestin itu. Untuk mengubah sejarah Palestin itu. Ya. Berbalik kepada orang Phoenician yang telah berhubung dengan orang Batak. Kenapa mereka telah berhubung dengan orang Batak? Kerana mereka telah melakukan pelayaran di seluruh dunia pada ketika itu. Maksudnya di sini sudah ada orang yang telah berhubung, telah berlayar ke seluruh dunia melalui belayar di laut-lautan besar, tetapi tidak di-highlight atau tidak dibongkarkan, tidak diberitahu oleh sejarah. Maksudnya sudah ada orang lain sebelum Magellan, sebelum Ptolemy, sudah ada orang lain. Ya, jadi sejarah kita ini sudah dipesong. Tetapi sebab bangsa ini kalah, bangsa Arab ini kalah dan tidak memegang tampuk pemerintahan dunia, mereka tidak ada suara, jadi mereka membiarkan saja. Sehingga kan Ishtagate itu, Ishtagate, you tahu kan Ishtagate? Ishtagate itu yang berada di Babylon, yang dibina oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar yang ada di Iraq sekarang adalah replika. Di mana yang asli? Ada kat Berlin, Jerman. Sehingga kan mereka boleh mengambil, bawa balik Ishtagate itu, batu-batu yang besar itu, melalui kapal laut dan bawa ke Berlin. Sampai ke tahap tu. Tapi apa yang kerajaan Iraq dapat buat? Tak dapat buat apa-apa. Kerajaan lemah. Dunia tidak berpihak kepada dunia Islam. Ya, jadi berada di Jerman. Sekiranya anda ingin melihat yang original, kena pergi ke Berlin. Yang ada di Iraq sekarang ialah yang replika. Kerajaan Iraq terpaksa buat replika untuk mengenangkan sejarah mereka, iaitu yang dibina oleh Nebukadnezar itu. Ya, berbalik kepada cerita orang Phoenician ini, mereka telah berlayar dan hakikatnya pelayaran yang mereka lalui telah sampai ke Brazil, di mana mereka ada satu batu bersurat dijumpai, itu batu bersurat Prahba, di mana batu bersurat Prahba itu menceritakan tentang bagaimana mereka itu telah dihantam oleh libuk taufan yang besar. Hakikatnya mereka ingin pergi ke Afrika Selatan untuk berniaga, untuk berhubung, untuk mengembangkan agama, tetapi mereka telah tersadai di Brazil, di Prahba, di pantai timur, kawasan timur Brazil. Dan di situ ditulis dalam batu bersurat Prahba itu. Anda boleh cari ya batu bersurat itu, klik aja dengan Google. Batu bersurat itu memberitahu bahawasanya dia inform dalam tu, dia kata, kami adalah anak Sam, kami datang daripada the city of king, city of king Palestin. Pada waktu itu, Palestin merupakan satu pusat tumpuan orang. Dia adalah tempat nabi-nabi. Dia ada Baitul Maqdis. Dia ada makam Sulaiman dan sebagainya. Dan di situ kubur nabi-nabi kan berpusat di situ semua. Berpusat di situ. Ya, jadi dia merupakan pelabuhan yang sibuk. Byblos itu pelabuhan yang sibuk. Sidon, Byblos, dan kemudian orang-orang Palestin ini, kita boleh katakan yang Kanaan, Phoenix ini adalah orang Palestin. Sebab
Walaupun dalam peta kita nampak kat sini Kanaan, ke atas sikit Finik. Itu dalam peta yang telah dibuat oleh Barat. Even setakat ni, peta Palestin tak ada dah. Dia buat Israel je. Itu ada satu propaganda itu. Kita kena tahu benda ni. Supaya bila kita membaca catatan-catatan atau buku-buku yang ditulis, kita mendapat maklumat yang betul. Dan bukan maklumat yang telah dipesong. Apabila anda membaca, anda akan lihat tak, kadang-kadang ada peta yang meletakkan nama Palestin dan ada peta yang menghilangkan nama Palestin itu. Jikalau peta yang letakkan nama Palestin, dia letak di mana Kanaan, dia buat Kanaan, kemudian dia buat Finik. Hakikatnya mereka ini adalah orang Palestin. Mereka telah berasimilasi. Dan mereka ini merupakan sea people. Orang laut. Apa maksud orang laut? Orang nak tangkap ikan je ke? Nelayan ke? Bukan. Selain daripada tangkap ikan, nelayan dan sebagainya, mereka ini adalah mahir dalam mengendalikan kapal-kapal besar. Sebab itu, orang-orang Palestin ini telah berperang dengan orang Mesir. Kerajaan Mesir telah kalah dengan kerajaan Palestin. Pernah pada suatu ketika. Kerajaan Palestin ini pada ketika itu, kalau tengok dalam hieroglif, saya punya artikel ada, saya terbit dekat Sinar Plus. Artikel tentang nama Palestin itu telah wujud dalam catatan hieroglif. Dalam catatan hieroglif, dia tulis dalam bahasa hieroglif bermaksud PLST. PLST ini bermaksud Palestin. Dan setengah-setengah ahli bahasa menyebutkan ianya adalah Fleset. Nama dia. Seorang ahli bahasa Perancis telah berjaya mentranslate, telah menterjemahkan apa yang dimaksudkan dengan karakter itu, karakter yang terdapat dalam hieroglif itu, dan dia telah berjaya menterjemahkan ini adalah Palestin. Jadi maksud Palestin ataupun nama Palestin itu telah wujud pada zaman kerajaan purba Mesir. Di mana orang-orang tentera-tentera Mesir pada ketika itu telah belajar macam mana nak buat senjata melalui orang-orang Palestin. Disebabkan itu mereka terpaksa belajar bahasa Kiftiyu yang merupakan bahasa pertuturan harian penduduk Kanaan pada ketika itu. Mereka terpaksa belajar bahasa itu untuk mempelajari macam mana orang-orang Kanaan dan orang Finik ini membuat senjata, membuat panah, majanik. Mereka telah belajar daripada orang Palestin. Dan pada ketika itu, selain daripada hebat dalam pembuatan senjata dan logam, orang Palestin pada ketika itu sudah ada tempa logam. Penempaan logam itu, selain daripada itu, mereka ini mahir dalam membuat warna. Warna yang terhasil, warna ungu yang pertama di dunia terhasil daripada kebijaksanaan orang-orang Palestin ini yang disebut sebagai orang Phoenician dan Kanaan itu. Di mana mereka mendapatkan warna itu? Warna-warna itu terhasil daripada cengkerang kulit siput. Cengkerang kulit siput itu dikenali sebagai siput murex.